Ambo tengok Dr. Mazhar ini setaraf sahaja dengan Muqtas ni. Dulu ambo hormat dengan ilmu dia. Hari ni ambo yakin ilmu dia tu tidak berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada menonton video ambo. Kepada yang baru masuk dan tengok video ambo Jimmy Hassan, YouTuber rakyat. Jadi kepada yang belum subscribe, boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video terbaru daripada ambo. Dan ambo sekali lagi minta kalau boleh, kalau ada iklan jangan skip, biar kalau iklan tu bergerak. Kerana itulah cara untuk ambo dapat sedikit pendapatan, dan insya-Allah hasil daripada pendapatan itu ambo akan kongsi dengan asnaf wafnah dan orang yang memerlukan di Kelantan, insya-Allah. Jadi pada hari ini ambo nak bawa sedikit isu berkenaan dengan COVID-19. Sebenarnya isu ni sangat lama di Malaysia, cuma benda yang nak bawa. Ambo nak bawa adalah berkenaan dengan Mufti Perlis dan juga makcik teksi dan COVID-19. Kita dengar adalah video daripada Dr. Mazhar dengan makcik teksi di Langkawi. Bagaimana perbualan Dr. Mazhar dan juga makcik bawa teksi di Langkawi. Kita dengarkan dulu video Mufti Perlis Dr. Mazhar. Tapi ada sisi pandang dia. Pandangan dia lah. Dia kata, mungkin orang duk bahas pasal apa, kita tengok 2-3 hari di parlimen bersidang. Macam-macam. Kita pun tak tahu syarkas ke, parlimen ke, orang ke, siapa ke. Macam-macam orang ulas kan. Tak apa. Pasal apa orang tu tanya, pasal apa letak jawatan, orang ni pasal letak jawatan. Tapi saya sukalah dia ni kata. Dia kata, dia perempuan, daripada teksi perempuan. Dia kata semua ni sebab dia kerja Allah Ta'ala belakang. Allah ni kesian kat kita. Dia pun kawan tu, dia kata bukan calang-calang orang yang hebat mempertahankan kehendak dia, tapi tiba-tiba hari tu Allah boleh takdirkan dia pergi letak, sehingga akhirnya dia pun macam heran pasal apa dia letak kan. Macam dia heran macam nak letak kan, macam mana orang duk tanya dia pun nak jawab pun tak apa nak lepas. Okey, ni sedutan. Nanti ambo akan sambung lagi. Mazhar beritahu bahawa dia berbual dengan seorang debat teksi. Dia dibawa cerita ni dalam satu kuliah dia. Dan biasalah lepas dia ceramah kuliah ni akan keluar sumbangan kepada media pro terjadi iklan nombor akaun bank. Ambo tak tahulah adakah video ni disunting, diedit daripada yang panjang 2 jam lebih ataupun sejam lebih ni dibuat jadikan 7 minit. Adakah beliau nak bawa isu ni terlalu besar kepada negara kerana Dr. Mazhar telah bercakap dengan driver teksi makcik di Langkawi ni, ataupun kerana sebenarnya dia nak cari penonton untuk sumbangan derma dia. Tetapi berita yang dia bawa ni sebenarnya sangat melukakan kita lah, kerana kita tahu Dr. Mazhar ni orang yang adalah penghafal ataupun orang yang pro dalam bidang-bidang hadis. Bidang hadis ni kalau kita pelajari, dia mementingkan kesahihan cerita tersebut. Bagaimana seorang yang mempertikaikan orang ni bawa hadis tak sahih, maudhu', hasan, macam-macam hadis ni, tiba-tiba dia bawa satu cerita dalam kuliah dia tentang politik. Kita bukanlah marah dia nak bawa tentang politik, tetapi bagaimana dia seorang yang sangat pandai, seorang pakar hadis, bawa satu cerita makcik driver teksi. Adakah otak dia tu sudah tak pandai sehingga kan dia nak bersandarkan hujah makcik teksi ni, ataupun dia sebenarnya setaraf pemikiran dia dengan makcik bawa teksi ni. Tetapi kalau dia nak cakap, dia malu. Akhirnya dia guna makcik bawa teksi ni, ataupun yang lebih kita sedih, sebenarnya makcik teksi ni tak wujud pun. Dia sengaja bawa satu cerita fitnah seorang pemandu teksi supaya pandangan dia ni diterima, tetapi menggunakan pemandu teksi, makcik bawa teksi di Langkawi. Dia nak cerita tentang politik, kenapa Tun Dr. Mahathir letak jawatan. Itu tak apa lagi. Kita sambung sekejap lagi. Apa yang dia kata, perbualan dia dengan makcik teksi ni. Takdir Allah. Dialah takdir Allah. Kerana Allah kesian kat kita. Alasan apa? Saya ingat dia nak ulas pasal ekonomi ke apa. Dia kesian kat kita. Kalau dia tak letak hari tu, tak main tukar ni, COVID ni kalut kita. Kami di Langkawi ni takut. Pelancong Cina duk main. Mereka tak mau tutup masa tu. Mereka tak mau tutup. Bawa teksi takut dia nak. Tak ambil pun kerja kita. Ambil pun kita tak. Ada bila batuk apa kita. Masa tu kan zaman kerajaan ada keputusan supaya dia takkan halang pelancong Cina.
Yalah, dalam kerajaan pun banyak ni, dan kemudian mereka ada hubungan dengan China dan seumpamanya. Jadi masa tu pun yang Langkawi pun cakap bahawasanya habis nak bubuh depa di mana, dengan kandang ke apa. Okay, kalau kita cerita ni sambil dia bercerita bawa naratif makcik bawa teksi ni, dia pun cerita pandangan dia. Ada cerita lah pandangan dia kajian ni ada hubungan dengan China menyebabkan kita tak tutup pintu sempadan China, menyebabkan COVID. Yang lebih kelakar bila dia kata bawa makcik bawa teksi ni takut tapi bawa lagi orang sebab kerja. Kalau dah takut kita bawa dah. Teksi ni dia bukan macam Grab tau. Teksi ni kita tengok orang boleh kata kita tak pergi kalau orang Mak Saleh pelancong. Nampak sangatlah cerita dia terlalu kartun, dan kalaulah kerana Pakatan Harapan mengatakan maka COVID ni lebih teruk, bagaimana dengan COVID pada hari ini? Bagaimana dengan Langkawi dan juga Kedah pada hari ini tentang COVID-19? Kita boleh tengok bagaimana seorang dikatakan seorang pekerja ataupun tokai Kedah, mamak di Kedah balik ke India and then buat balik COVID-19. Pintu sepadan kita dibuka ke? Amo tidak nak pertikaikan terlalu banyak SOP kerajaan buat, tetapi amo nak beritahu pada mufti Perlis ni, tak ada orang yang nak mengundang penyakit. Tak ada orang yang rasa tak bersalah kalau bawa penyakit, dan apatah lagi pemimpin. Sudah pasti pemimpin tu nak jaga negara dia. Tuduhan konon dia kata kerana kita ada hubungan baik dengan China ni satu tuduhan yang sangat jahat. Tuduhan mufti Perlis tadi, konon kerajaan ni ada hubungan dengan China maka kita buka. Lepas tu MP Langkawi nak letak mana. Ini satu persepsi yang sangat jahat. Tadi dia bawa naratif makcik teksi dan akhirnya dia mengeluarkan apa yang dia fikir ataupun pandangan dia sebenarnya. Sebab itulah hamba berpandangan makcik teksi ni tak wujud. Kalau betul-betul wujud, hamba minta Dr. Mazhar pergi Langkawi sekali lagi, cari makcik tu. Adakah makcik tu nak kata lagi COVID-19 ni disebabkan Pakatan Harapan? Dulu disalahkan kluster tabligh lah, macam-macam lah. Hari ni kita tengoklah bagaimana COVID tu mari balik. Janganlah kita duduk tuduh si A, si B. Kita sebenarnya kena pakak-pakak jaga. Dari ni kalau kita tengok kluster di Kedah tu memang orang Kedah dari Pulau Pinang sangat marah lah. Sangat marah kerana tak faham bagaimana boleh pergi ke luar negara India. India memang tak tahu. Amba dimaklumkan sampai menteri dia pun kena COVID. Disahkan positif. Balik pada India. Lepas tu boleh pula dikuarantinkan di rumah. Bila dikuarantin di rumah, kita boleh percaya ke demo ni tidak akan pergi jumpa orang, tidak akan buka kedai. Adakah makcik buat tekstil itu stay nak salahkan Pakatan Harapan punca kluster di Kedah? Kena ingat, semasa akhir pentadbiran Pakatan Harapan ketika Dr. Zul menjadi Menteri Kesihatan, hampir selesai. Tetapi itu pun kita kata selesai kerana COVID ini benda yang baru ketika itu. Tetapi untuk Perikatan Nasional dia tidak baru dah. Kerana kita telah pun hampir berjaya. Tapi tak berjaya. Tapi hampir berjaya, dan amo yakin semua orang telah mengenal bagaimana bahayanya COVID. Dulu masa mula-mula bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu kita baru nak kenal. Dan akhirnya kita terpaksa PKP, duduk di rumah, stay at home, tak boleh keluar. Sampai satu tahap amo nak keluar beli barang pun tak boleh bawa isteri, pergi sore, pakai mask, masuk kena beratur jarak-jarak. Kita tahu bahaya COVID, tapi itu sepadan ditutup, dan sehingga kali ini Thailand tak membenarkan pintu dia dibuka. Kalau siapa-siapa perasan di Kelantan ke, di Kuala Lumpur ke, banyak kedai tom yum tak buka lagi kerana orang Thailand tak boleh keluar lagi daripada negara dia. Bagaimana seorang India yang berada di Kedah pergi ke India, balik, lepas tu dikuarantinkan di rumah. Amo tidak mahu salahkan siapa, cuma amo nak beri peringatan kepada Mufti Perlis ni sebagai orang yang ada disiplin tentang ilmu yang nak cari sanak ni. Yang pertama, jangan cuba mencipta cerita palsu. Amo yakin pada pandangan amo cerita makcik teksi ni cerita palsu Mufti Perlis. Sebenarnya dia ada perasaan marah kepada kerajaan Pakatan Harapan, dan tak tahu kenapa dia marah. Dan kita boleh tengok bagaimana ketika kerajaan Pakatan Harapan dia ni begitu kuat menyerang Pakatan Harapan. Ini dia senyap. Dia selesa katanya dengan Perikatan Nasional, walaupun kalau dengan pelantikan speaker. Dan kalau kita tengok bagaimana di Sabah pembelian pemimpin serupa nak beli kuih, tak bunyi. Tak bunyi. Mufti Perlis tak bunyi. Relax. Seakan-akan dia setuju dengan apa yang berlaku di negara hari ini.
kerana dia tak puas hati kepada amanah. Dan kalau dengar ceramah dia, boleh kata dia kata kepada amanah ni, kita ni khadam kepada DAP. Adakah hari ni kita boleh katakan Mufti Perlis itu khadam kepada kerajaan? Kerana kalau kita tengok sejarah Dr. Mazhar ini, dia memang taat kepada kerajaan yang memerintah. Dan mungkin dia baca kerajaan yang nak memerintah ataupun dia bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengangkat ataupun masuk ke atap ataupun pintu belakang, dia pun bersama. Walaupun ketika itu dia puji Mahathir, macam-macam dia kata Dr. Mahathir ni baguslah bla bla lah. Hari ni dalam video dia kuliah di dalam masjid. Ambo tengok Dr. Mazhar ini setaraf sahaja dengan Mokhtar Senik. Dulu ambo hormat dengan ilmu dia. Hari ni ambo yakin ilmu dia tu tidak berkurang, tetapi integriti dia tu berkurang. Ambo tak tahu kepentingan apa yang menyebabkan dia hilang dia punya integriti tu. Hari ni dia boleh bawa cerita yang tak tahu sumber, yang dia reka ke betul ke, dan kita tu sepatutnya sebagai orang yang pandai, dia boleh dengar cerita tu tak sepatutnya disebarkan kalau betul ada. Kerana dengan cerita dia, kerana orang menganggap dia orang yang benar, kerana dia adalah seorang yang pengamal ataupun pasal kepakaran dia adalah hadis. Yang ni pakar hadis ni dia akan tengok sanad, sumber cerita itu. Sudah pasti dia cerita-cerita yang dia dapat pun dia akan semak. Dia tidak akan sebar kalau tidak perlu. Tapi kalau dia sebar dalam ceramah dia, lepas tu dia cut pula, dia sunting pula, masuk sekali lagi ke dalam YouTube, tak ada pandangan nama, dia ni sama setaraf dengan Ustaz Mokhtar Senik sajalah. Dulu mungkin dia hebat, tapi yalah, macam dia kata tadi lah, orang ni kadang-kadang dulu nampak hebat, kalau dia jadi kecil. Dia kalau kita dengar lagi ceramah dia, dia kata di antaranya adalah kerana Facebook. Kerana Facebook kuat kata kepada Pakatan Harapan, maka kerajaan itu adalah kerajaan tidak bagus lah, kerana dikata ataupun dimainkan dalam Facebook. Untuk makluman Dr. Mazhar, saya tak tahulah bagaimana, tetapi untuk makluman, dia kata kepada Pakatan Harapan, banyak komen-komen yang tak sihat di dalam Facebook. Kalau kita tengok di YouTube Pro Media Tajdiq ni, tak boleh buat komen lagi. Tidak ada lagi ruang komen. Ruang komen ditutup. Adakah kerana dulu dia kata Pakatan Harapan ni tak bagus kerana dikomen teruk oleh netizen di Facebook, maka dia pun tutup ruang komen di Pro Media Tajdiq. Dan untuk makluman Dr. Mazhar, kalau dia nak tahu, pengajar ataupun mereka yang belajar di pondok sangat tidak suka kepada Dr. Mazhar. Kerana dia katakan Mazhar ni kerah, sombong dengan ilmunya, dan banyak lagi lah pengajar ataupun budak-budak pondok tak puas hati dengan Mazhar. Adakah kita boleh guna hujah itu bahawa Mazhar ni sangat teruk kerana komen-komen yang diberikan oleh budak-budak pondok ataupun pengajar-pengajar pondok sendiri? Adakah simplistik tu ataupun adakah sesimpel itu untuk kita mengatakan seseorang itu berdasarkan komen orang? Ini komen budak pondok. Ini bukan komen netizen, bukan komen jabatan netizen di Facebook. Tapi komen budak ataupun mereka yang belajar di pondok. Mereka yang belajar agama juga. Mereka yang duduk di pondok, mereka yang tinggalkan kemewahan, kesukaan dunia ni, duduk di pondok, belajar tentang ilmu fiqh, belajar ilmu akidah, tetapi mereka sangat, nak kata benci tu melampau sangat, tak suka dengan Dr. Mazhar. Adakah boleh semudah itu ambo nak katakan Dr. Mazhar ni orang yang tak bagus? Macam-macam lah. Ambo tak sanggup nak katakan. Boleh tanya orang-orang pondok bagaimana pandangan dia kepada Dr. Mazhar. Kalaulah Dr. Mazhar dengar video ni, ambo harap Dr. Mazhar boleh berlaku adil lah. Sebagai orang yang pakar ilmu hadis ini, implementasilah pada diri. Kalau nak sebar berita tu, bila berita tu benar, dan kalau berita tu persepsi tak baguslah. Seorang yang dihormati dan duduk dalam masjid, ada pula kerana nak memohon sumbangan semata-mata, jadi buat cerita yang untuk menarik orang dan bahkan memberi satu gambar yang buruk pada ramai orang, pada Pakatan Harapan. Dan sampai kali ini Dr. Mazhar tak pernah minta maaf apabila dia beritahu amanah ni khadam lah, setia pada DAP. Kerana hari ini kalau kita tengok, Mazhar ini seperti setia kepada MCA dan juga UMNO, ataupun setianya dia kepada MCA lah dan juga kerajaan. Bolehkah kalau kita kata Mazhar ni khadam kepada kerajaan? Kerana hari ini dia tak buat apa-apa ulasan. Walaupun hari ini kalau kita tengok, banyak benda buruk berlaku. Jadi hamba harap sangat kepada penyokong Dr. Mazhar, beri link ni kepada dia, dia tonton lah.
Dia tonton dan dia buat penilaian muhasabah diri sendiri, duduk sore teringat balik, adakah apa yang dia buat ni betul? Kerana dia tak semua orang itu betul. Kullu bani adam bi khata'. Setiap anak cucu Nabi Adam itu akan buat kesilapan. Jadi saya harap Dr. Mazhar insaflah. Insaflah. Janganlah Dr. Mazhar membuat satu penilaian berdasarkan Facebook. Kalau Dr. Mazhar membuat penilaian di Facebook, jadi parti Amanah Pakatan Harapan dia teruk, untuk makluman Dr. Mazhar lebih teruk kalau nak buat penilaian di Facebook. Terima kasih kerana menonton video hamba. Sekali lagi kepada yang tak subscribe channel hamba, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat video-video terbaru daripada hamba. Dan kalau ada iklan, jangan skip. Hamba tak sempat nak buat iklan supaya Dr. Mazhar, supaya boleh anda semua menyumbang. Tapi jangan skip, dan insyaAllah setiap duit ataupun gaji yang hamba dapat daripada YouTube tu, hamba akan kongsikan kepada asnaf-asnaf selain pada untuk hamba sendirilah, insyaAllah. Jadi doakan supaya YouTube hamba ni boleh pergi jauh lagi. Hamba ni sebagai YouTube politik dan juga isu-isu semasa ni agak sukar sedikit, ialah hamba menyeria orang. Tetapi tujuan hamba bukanlah semata-mata untuk menyeria semata-mata, just untuk berbeza pandangan dan hamba nak nyatakan pandangan hamba. Sekali lagi, kalau mereka yang tak puas hati pada hamba, marah kepada hamba, rasa hamba yang ni tak betul, boleh tinggalkan ruang komen-komen anda. Saya akan baca insya-Allah. Dan kalau rasa tak puas hati, tak jiluh lagi, nak berjumpa, tapi bukan nak ajak gocoh lah. Hamba kalau ajak gocoh tu, hamba takut lah. Hamba tak minat nak gocoh. Ramai nak sepak hamba, nak tumbuk hamba kerana tak puas hati dengan hamba. Untuk makluman, hamba bukan boxing. Hamba politik dan juga bawa isu-isu semasa. Jadi kalau tak puas hati, kita bawa hujah, kita berhujah lah. Sama ada mungkin kita tidak perlu dibuat video, kita just jumpa sambil minum kopi dan nyatakan pandangan hamba, demo, hamba ayat pandangan hamba, kita terus berhujah. Kalau hamba silap, hamba akan minta maaf dan hamba akan buat video, hamba minta maaf. Bla 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 bla, hamba tak betul dalam bab-bab ni. Hamba tidak akan membawa ataupun menegak benar yang basah. Dan sekali lagi, hamba nak nyatakan bahawa walaun itu bukan orang, walau itu mungkin juga hamba, kalau hamba menegak benar yang basah. Itu walaun adalah sifat-sifat. Jadi kepada mereka yang tak puas hati, boleh tinggalkan komen atau nak jumpa hamba ataupun buat video dua orang. Kita berhujah dua orang, nak berdebat ke, nak bincang ke, kita boleh gunalah apa saja, kata muzakarah ke, untuk kita raikan perbezaan pandangan. Jadi sekali lagi terima kasih, sebarkan video ini supaya video ini boleh pergi jauh lagi, supaya video ini dapat didengari oleh Profesor Dr. Mazhar sendiri. Mungkin beliau hamba ni tak mampu nak mengubah pemikiran dan juga sifat dia, tetapi cukuplah hamba menghantar mesej kepada dia dan supaya dia ingat bahawa bukan Facebook menentukan identiti ataupun sifat ataupun perangai orang, tetapi diri sendiri. Dan hamba nak ayat sekali lagi, hamba berpandangan makcik bawa teksi yang Profesor Dr. Mazhar buat tu satu pembohongan. Itu pada pandangan hamba. Dan hamba harap Dr. Mazhar tak bawa lagi lah cerita-cerita dongeng, cerita-cerita Israeliat itu. Tak sesuai dengan seorang ilmu hadis. Bawalah cerita-cerita dan Mazhar bawalah pandangan sendiri. Tak perlu nak pinjam makcik bawa teksi, kerana Mazhar lebih bijak daripada makcik bawa teksi. Kecuali Mazhar tu lebih tak cerdik daripada makcik bawa teksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.